Kita baru saja melepasi satu lagi episod Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang disempurnakan beberapa hari sudah. Mereka membuat satu ketetapan bahawa untuk pilihan raya umum akan datang, UMNO akan terus bersama dengan Barisan Nasional dan juga memperkasakan hubungannya bersama parti-parti sedia ada. Dan sebelum ini, kalau UMNO mengatakan tidak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga tidak kepada DAP, nampaknya satu lagi tidak diberikan kepada Parti Pribumi Bersatu Malaysia iaitu Bersatu. Dan bagaimana agaknya UMNO akan mendepani pilihan raya umum akan datang. Kita nak mengupas topik ini bersama seorang penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Assalamualaikum Profesor, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih Prof kerana bersama dengan Malaysia hari ini. Kalau saya katakan tadi Prof bahawa nampaknya satu lagi perkataan tidak ditambahkan dalam UMNO iaitu tidak kepada Bersatu, bagaimana agaknya Prof melihat ini akan menjadi warna yang menarik dalam pilihan raya umum akan datang? Saya melihat satu yang memang perkembangan menarik. Tapi memang telah dijangka kan. Dan kita lihat bahawa Perhimpunan Agung UMNO yang baru ini dijadikan sebagai medan oleh para pemimpin utama untuk rally. Maksudnya mereka menarik sokongan supaya bersetuju dengan idea yang mengatakan bahawa UMNO ataupun Barisan Nasional perlu bergerak sendiri. Dan kalau kita lihat realiti politik Barisan Nasional pun memang begitu. Cuma kali ini apabila mereka tewas pada hari lepas dan pembentukan kerajaan Perikatan Nasional, mereka sebahagian daripada gabungan tersebut. Jadi ada gabungan barulah Perikatan Nasional yang mana mereka masih sampai hari ini tidak sertai lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa ada tuntutan yang dibawa daripada peringkat tertinggi dalam UMNO itu sendiri supaya mereka bergerak bersendirian. Dan juga dalam masa sama ada permintaan daripada akar umbi untuk mereka juga bergerak sendirian kerana tidak mampu untuk mereka bekerjasama dengan parti lain, khususnya Parti Bersatu yang juga sebenarnya musuh mereka sebelum ini, cuma bersama dalam kerajaan yang ada sekarang. Jadi realiti sekarang ni Barisan Nasional akan ambil keputusan yang begitu, tapi terlihat bahawa ada pihak-pihak yang juga tidak bersetuju dengan keadaan begitu yang berlaku dalam UMNO lah. Jadi kita nak lihat sekarang selepas ini apakah reaksi golongan ataupun faction yang tidak setuju itu. Adakah mereka kekal dengan idea untuk bersendirian atau bersama dengan kepimpinan yang ada sekarang untuk bergerak secara bersendirian dan menghadapi pilihan umum yang akan datang dengan satu gerakan yang kita tahu sebelum ini Barisan Nasional, tapi Barisan Nasional yang bukan sekuat ketika PRP sebelum inilah, yang mana kita tahu Barisan Nasional hanya ada 3 parti saja sekarang ni. Berbandingan sebelum ni ada 13 parti. Jadi dari segi kekuatan tu agak kurang berbanding sebelum inilah. Baik. Prof, bagaimana agaknya pertembungan 3 penjuru yang kita boleh jangkakan dalam PRU ke-15 nanti apabila satu signal isyarat jelas telah diberikan oleh UMNO di Perhimpunan Agung ini, akankah itu memecah belahkan undi, terutamanya undi Melayu? Saya rasa sudah semestinya. Kalau kita lihat pada PRU 14 yang lepas pun memang berlakunya pertemuan 3 penjuru. Ada ada Barisan Nasional, ada Pakatan Harapan dan juga ada Gagasan Rakyat ketika itu. Bukan, Gagasan Sejahtera ketika itu yang diketuai oleh PAS. Jadi dalam konteks ini sebenarnya memang undi Melayu itu berpecah. Dan bila berpecah ketika itu ada peluang terasa kepada the third force, maknanya parti yang ketiga kuat untuk menentukan hala tuju kerajaan yang bagaimana dibentuk lah. Tapi dalam konteks ini kita lihat PAS ada kelebihan ketika itu dan berjaya menguasai 3 negeri yang mana sebelum itu mereka hanya menguasai 1 negeri saja. Tapi dalam konteks PRU akan datang ni saya rasa dinamiknya akan sedikit berubah kerana bergantung juga bentuk gabungan parti bagaimana yang akan bersaing nanti dalam PRU akan datang. Jadi saya lebih melihat bahawa mungkin berlakunya yang disebut sebagai multi-party contest lah. Maksudnya bukan saja 3 parti, mungkin juga lebih. Kerana kita juga melihat bahawa di Sabah, Sarawak pun berbeza. Sarawak ada GPS yang juga bergerak sendiri. Di Sabah juga ada yang bergerak sendiri. Jadi dalam konteks ini saya rasa mungkin pertemuan yang agak berbeza dan dia akan memang memecahkan keseluruhan undi di peringkat nasional. Jadi parti yang menang nanti ataupun parti mendapat jumlah tertinggi undi nanti mungkin parti yang tidak cukup majoriti. Dia akan berlaku kemungkinan keadaan DUN ataupun parlimen tergantung dan DUN tergantung. Jadi itu akan membawa kepada pembentukan kerajaan campuran. Ada bentuk apa kerajaan campuran tu kita pun tidak tahu apa idea sekarang ni. Bentuk bagaimana kerajaan percampuran itu semua di pihak UMNO sekarang merasakan bahawa kekuatan undi Melayu itu masih berada pada mereka. Itu yang mereka ambil jalan untuk bertanding secara bersendirian sekarang. Apakah Prof rasakan
UMNO di kedudukan yang baik dan tepat untuk mengambil keputusan itu ketika sekarang sudah ada parti Melayu lain dan juga mungkin keyakinan anak-anak muda terutamanya kepada UMNO ini bukan seperti suatu ketika dahulu lagi? Kalau kita lihat pada naratif, saya pastikan ucapan-ucapan ketika pembentangan Perhimpunan Agong UMNO, memang mereka membawa sentimen bahawa orang muda kan dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya agak kecewa dengan kerajaan yang ada sekarang Perikatan Nasional dan juga kerajaan sebelum ni Perikatan Harapan. Jadi mereka merasakan merindui kerajaan Barisan Nasional kembali memerintah. Jadi itu naratif yang dibawa dan melihat pada sokongan memang ada sebenarnya di kalangan khususnya orang Melayu lah kepada UMNO sebagai tunjang parti dominan orang Melayu yang kita tahu sebelum ini pun ketika PRU lepas pun masih dominan UMNO itu di kalangan orang Melayu berbanding dengan parti Bersatu ataupun PAS sekalipun. Jadi realiti itu yang cuba dibawa sekarang ni oleh UMNO untuk pastikan mereka memenangi undi Melayu pada PRU akan datang. Cuma untuk menang pilihan raya umum ni bukan hanya undi Melayu, perlu undi bukan Melayu juga Sabah, Sarawak sebagainya. Itu realiti yang Barisan Nasional kena cari jawapannya dan formulanya untuk pastikan bahawa Barisan Nasional menang pada PRU akan datang. Itu cabaran yang terbesar setakat inilah yang perlu dihadapi oleh Barisan Nasional. Bagaimana agaknya Prof melihat dengan beberapa orang pemimpin UMNO berada dalam kerajaan sekarang dan ada yang memberi isyarat jelas bahawa mereka mampu bergerak bersendirian, contohnya seorang pemimpin dari Perlis, seorang pemimpin dari Perak pula mengatakan dia tidak akan berhenti daripada kedudukannya sebagai pengerusi sebuah GLC sekarang. Bagaimana agaknya UMNO perlu memperkuatkan saf supaya suara-suara satu versi sahaja yang akan kedengaran dari parti itu dan tidak mendengar seperti menteri-menteri yang ada dalam kerajaan sekarang akan terus berhikmat dan sebagainya. Jadi kesatuan UMNO itu dapat ditonjolkan kepada pengundi nanti. Ya, saya rasa UMNO sekarang ni perlu memikirkan bagaimana untuk menjatuhkan semula staf dalam kepimpinan sebab memang jelas memang berlakunya perpecahan kan. Sebab ada yang mahu melihat bahawa penyatuan Melayu secara keseluruhan bersama Barisan Nasional Bersatu dan juga dengan PAS untuk bergerak bersama untuk terus memimpin negara pada masa akan datang. Cuma ada juga kumpulan yang merasakan bahawa dengan bekerjasama ini menyebabkan UMNO itu kurang dominan dan tidak lagi jadi parti dominan pada masa akan datang. Jadi idea ini berpecah menyebabkan kalau kita lihat Perhimpunan Agong UMNO baru ini banyak seruan supaya staf dikembalikan semula dan bersatu semula tapi di bawah agenda untuk bergerak secara berasingan dengan bersatu. Sekarang ni mungkin boleh bekerjasama dengan Perikatan Nasional masih boleh diteruskan sehinggalah PRU akan datang. Tapi PRU akan datang Barisan Nasional telah buat ketetapan bahawa akan ataupun UMNO buat ketetapan akan bertanding secara berasingan jadi ini sebenarnya hak parti itu untuk buat tapi sama ada kepimpinan ataupun penyokong atau akar umbi menyokong kepada idea ini juga satu persoalan yang besar lah yang perlu diselesaikan oleh UMNO sebelum betul-betul menghadapi PRU akan datang. Kalau tidak, saya rasa akan berlakunya keadaan yang sabotaj dalaman yang agak tinggi kan dan ada calon-calon atau pemimpin yang dinafikan sebagai calon kan. Jadi ini menyebabkan perbalahan dalaman lah yang berlaku dalam UMNO yang sebenarnya akan melemahkan UMNO itu sendirilah. Jadi banyak realiti keadaan yang saya rasa perlu ditangani oleh UMNO dan yang penting sekali siapa yang perlu diikut oleh penyokong ataupun pemimpin akar umbi UMNO tapi hakikatnya UMNO sekarang ni dalam memikirkan bahawa ia perlu balik sebagai parti yang dominan dan ini sebagai cabaran yang terbesar lah bergerak melalui Barisan Nasional untuk menjadi dominan. Sebab mereka rasakan kalau bergerak dengan sama ada bersama Perikatan Nasional ataupun bersama Pakatan Harapan sekalipun mereka tidak akan dapat ciri dominan itu di Malaysia. Jadi itu realiti yang sukar untuk dijelaskan tapi itu realiti yang ingin UMNO tuju pada masa inilah. Baik. Terima kasih Profesor kerana berkongsikan pandangan Prof dan kita akan lihatlah dalam masa yang terdekat ini bagaimana agaknya percaturan politik ini dilakukan untuk kita bersedia ke PRU ke-15 nanti Profesor. Terima kasih. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia, memberikan kupasan tentang warna-warni Perhimpunan Agong UMNO ke-20, bukan ke-20, tahun 2020 yang telah pun meletakkan landasan bahawa mereka akan bergerak di atas tiket Barisan Nasional secara sepenuhnya dan tidak akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional yang dipimpin Bersatu.